Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk mula-mula Ustazah tingkatan 2. Diharapnya semuanya sihat dan ceria selalu. Okey. Hari ini Ustazah akan memberi penerangan dan penjelasan mengenai rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini Ustazah akan sentuh berkenaan rukhsah ini di bahagian unit 1 iaitu menyapu balutan. Okey. Buka slide yang kedua. Slide kedua merangkumi maksud rukhsah dan juga contoh rukhsah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rukhsah ni? Okey, dari segi bahasa ialah mudah dan ringan. Okey. Dari segi bahasa, rukhsah dari segi dia diambil dari bahasa Arab, okey. Maknanya dari segi bahasa tu rukhsah sendiri bermaksud mudah dan ringan. Okey, dari sudut istilah pula. Dari sudut istilah ni macam dari sudut makna dia yang sebenar lah. Okey, maksudnya keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu. Okey, keringanan hukum syariat oleh Allah. Maknanya Allah bagi kelonggaran lah untuk kita untuk melakukan ibadah-ibadah kalau kita dalam keadaan susah. Jadi contohnya adalah, okey, saya ambil contoh bukan daripada buku teks, tetapi saya bagi contoh yang lebih jelas dan lebih faham. Okey. Contoh rukhsah. Seseorang yang sakit mendapat keringanan jika ingin melakukan ibadah solat kerana dia tidak mampu melaksanakan dengan sempurna. Okey, antara keringanan yang boleh dilakukan ialah yang pertamanya berhadas dengan hanya menyapu balutan sekiranya dia sakit di bahagian anggota wuduk yang tidak boleh terkena air seperti di kaki. Okey, contohnya kalau kaki dia patah ataupun kaki dia luka sikit dan hospital balut. Okey, maknanya kaki tidak boleh terkena air lah. Jadi dia boleh mengambil wuduk sekadar menyapu balutan. Okey. Selain itu, dia juga boleh melaksanakan solat sambil duduk sahaja jika dia tidak mampu untuk berdiri dengan sempurna. Okey, rukhsah yang kedua adalah keadaan solat. Kalau dia tak mampu nak berdiri sebab sakit kaki kan, dia boleh duduk di atas kerusi. Okey. Okey, tapi setelah dia kembali sihat, dia wajib untuk melaksanakan ibadah solat dengan berwuduk dengan sempurna serta solat sambil berdiri dengan betul. Okey, lepas dia dah sihat, lepas sebulan atau 2 bulan kaki dia dah sembuh, dia kena solat dengan betul, berdiri dengan betul dan juga berwuduk pun dengan air, mengalirkan air ke kaki dengan betul. Okey. Seterusnya, hikmah rukhsah dalam solat. Hikmah adalah kebaikan-kebaikan ataupun makna yang tersirat ataupun hikmah ni selalu dikatakan dengan rahsia Allah lah yang dia nak bagi kat kita, kebaikan ataupun senang cakap macam apa ni? Makna daripada rukhsah tu daripada Allah. Okey. Maksudnya macam itulah hikmah. Hikmah ni kebaikan lah. Apa yang tersirat daripada sesuatu kejadian yang Allah bagi ni. Maksudnya. Okey, yang pertamanya melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Okey. Walaupun kita tengah susah,
solat itu penting dan juga kita dapat melaksanakan agama, tanggungjawab agama tu walaupun kita dalam keadaan yang susah. Nak kata solat itu terlalu penting, dalam susah pun kita kena solat. Okey, yang kedua, melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Okey, Allah mensyariatkan kita untuk solat. Okey, jadi kita kena buat mengikut kemampuan diri kita masing-masing. Kalau kita sakit, kita kena solat secara orang yang sakit. Okey, kita kena ikut tata cara seperti mana yang Allah dah tentukan. Okey, walaupun kita sakit, kita kena laksanakan ibadah. Okey, Allah tak cakap kalau kita sakit pun kita kena berdiri. Tak. Tapi Allah dah tentukan cara untuk solat macam mana orang sakit. Okey. Seterusnya yang ketiga, merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Walaupun solat itu wajib dan kita dalam keadaan sakit, Allah tak bebankan kita, tak paksa kita untuk solat dengan sempurna, dengan berdiri yang betul. Dengan cara ambil wuduk, kalau kita sakit, jiruh je kaki kita tu dengan air. Tak, Allah tak paksa kita dan Allah tak bebankan kita. Jadi Allah mempermudahkan kita. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita laksanakan solat yang wajib tu. Walaupun kita tak sempurna, walaupun kita tak mampu, kita buat cara orang yang tak mampu. Okey? Seterusnya yang keempat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak, kasar dan solat ketika musafir. Okey, Islam telah mensyariatkan kita untuk solat kan. Tapi kalau dalam keadaan kita musafir, ia memberi keutamaan dan juga kaedah untuk kita untuk menyenangkan kita. Jadi Islam pun mengajar kita untuk membuat keputusan yang merupakan mengutamakan apa yang lebih utama. Okey, maksudnya kalau kita dalam keadaan susah, kita tak perlu untuk paksa diri kita dan Allah pun tidak bebankan kita untuk membuat ibadah tu secara sempurna. Okey, secara betul-betul. Jadi Allah meringankan beban kita dengan adanya solat jamak dan kasar. Okey, dengan jamak dan kasar menghimpun dan memendekkan kalau kita dalam keadaan musafir. Okey. Seterusnya berkaitan dengan tajuk unit 1. Okey. Menyapu balutan. Okey. Kenapa dia dijadikan sebagai pertama dalam rukhsah? Kerana menyapu balutan adalah sebahagian daripada cara untuk kita berwuduk. Jadi sebelum solat kita kena mengambil hadas dululah. Okey, maksud menyapu balutan, menyapu air ke atas pembalut luka dengan bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelak kemudaratan sebelum luka sembuh. Okey, nak kata Allah sayangkan kita ni adalah dengan meringankan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Kalaulah kita ni luka dan Allah sangat prihatin betapa sayangnya Allah kat kita, Allah memberi keringanan untuk kita untuk mengambil wuduk. Solat tetap solat. Okay, cara wuduk tu yang berbeza daripada menggunakan air. Contohnya kalau kita luka di tangan lah, di pergelangan tangan kan berbalut, luka besar. Jadi kalau kita guna air mudarat bagi kita sebab luka tu
tak sembuh lagi. Jadi Allah meringankan beban kita untuk melaksanakan ibadah wuduk tu, untuk mengambil wuduk tu dengan menyapu saja balutan. Okey. Seterusnya, hukum menyapu balutan. Wajib ya ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Okey, jelas ya. Hukumnya wajib. Okey, seterusnya. Dalil menyapu balutan. Menyapu balutan dibenarkan oleh syarak bagi menjaga maslahah, iaitu kebaikan diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Okey. Sedang beliau tidur, beliau bermimpi bersetubuh. Lalu beliau mandi wajib. Perbuatan tersebut telah menyebabkan beliau meninggal dunia. Mendengar kejadian itu, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Innama kana yakfihi an yatayammama aw ya'siba ala jurihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Maksudnya, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan percakain. Kemudian dia menyapu air atasnya, iaitu atas balutan itulah. Dan mandi keseluruhan badannya, iaitu mandi wajib. Okey. Kisah sahabat Rasulullah SAW ni, dia sakit kat kepala kan. Sakit kat kepala maksudnya luka lah. Okey, bila dia tidur, dia mimpi bersetubuh. Dan dia kena mandi wajib lah. Okey. Bila dia mandi wajib tu, dia membasuh lah, iaitu mandi gunakan air lah kan. Gunakan air. Dan perbuatan tu menyebabkan dia meninggal. Sebab apa? Sebab luka dia tu terkena air. Mudarat bagi dia. Jadi, Rasulullah pun mungkin Rasulullah mendengar cerita tersebut dan Rasulullah mendapat ilham daripada Allah SWT. Okey. Rasulullah cakap, sungguhnya cukuplah bagi dia tayamum. Okey, dan membalut luka dengan percakain. Time sebelum dia mandi tu, dia kena sapu air ke atas balutan kepala. Kemudian yang tak sakit ni, dia mandi seperti biasa. Itu adalah keringanan bagi dia. Okey. Kalau kita pun, kalau sakit kat kepala, kalau kita nak mandi wajib, kalau tu mudarat bagi kita kena air kat kepala, kita kenalah buat macam ni. Kita kena sapu air kita, air mutlak tu dekat balutan. Kemudian kita mandi seperti biasa. Kalau badan kita semua ni sihat lah, tak sakit. Kecuali kepala saja. Maksudnya. Jelas? Okey. Seterusnya. Anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey. Anggota wuduk yang tidak berbalut. Contohnya luka yang tidak berbalut. Tapi luka tu tak boleh kena air. Okey. Untuk kolam yang hijau ni, okey, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Sebahagian kecil ni, contohnya luka di ibu jari sajalah. Luka di ibu jari saja dan tak berbalut, tapi tak boleh kena air. Makanya berwuduk seperti biasa. Jika sampai di tempat luka, sapu air ke atas luka itu. Okey. Maknanya kalau sampai dekat luka tu, kita bukan basuh macam biasa. Kita macam sapukan saja. Tak payah sentuh kuat-kuat lah. Okay, tapi yang kedua, jika tak boleh kena air pula, elakkan daripada menyapunya. Okey, kalau tak boleh kena air,
tinggalkan tempat yang luka tu. Lepas tu terus kepada tempat lain. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, tunaikan solat jika sudah sembuh, tidak perlu qada solat. Okey, seterusnya sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Sebahagian besar contohnya seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air. Pesakit perlu tayamum. Jelas ya? Okey. Yang kedua, tunaikan solat jika sudah sembuh, tidak perlu qada solat. Seterusnya, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Okey. Semua anggota wuduk, 4 anggota wuduknya, kepala, muka, siku dan juga kaki ni tak boleh kena air. Jadi, bukan siku, tangan lah. Tangan maksudnya. Okey. Kepala, muka, tangan dan kaki ni tak boleh kena air. Jadi, pesakit kena mengangkat hadas tayamum. Okay, yang kedua, jika pegawai kesihatan khususkan bahawa pesakit ni tak boleh tayamum, tak boleh kena debu lah maksudnya, maka tidak perlu mengangkat hadas. Tunaikan solat dan jika sembuh tidak perlu qada solat. Okey. Jelas ya? Seterusnya, akhir sekali, anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Tadi luka tapi kita tak balut. Okey, ni luka tapi berbalut. Okey, berwuduk seperti biasa. Lepas tu yang kedua, apabila sampai ke anggota wuduk tu yang berbalut tu, sapu air ke atas balutan. Kalau balutan tu tak boleh kena air, maka elakkan daripada menyapuhnya. Okey. Lepas tu tunaikan solat. Dan solat tidak perlu diqadakkan selepas sembuh. Okey, jelas ya. Ustazah rasa tajuk ni insya-Allah mudahlah bagi kita untuk faham. Okey. Untuk slide yang terakhir, Ustazah ada sediakan latihan. Diminta untuk semua buatlah. Okey. Buat dalam buku latihan. Okey, Ustazah rasa untuk pelajaran unit pertama ni selesai ya. Kalau ada apa-apa tak faham, sila bagi tahu Ustazah, message Ustazah, okey. Jangan lupa untuk komen nama awak di bawah ini untuk Ustazah buat laporan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat mengulang kaji pelajaran.